Hari ini kita masih lagi belajar unit 3 iaitu di bawah tajuk Keluarga Berhemah. Okey, objektif pembelajaran kita untuk hari ini ialah asas membaca dan memahami. Jadi, cikgu harap bila kita dah belajar apa yang kita belajar hari ini, murid-murid dapat membaca dan memahami perkataan dan ayat yang kita akan baca sama-sama. Kemudian, cikgu juga harap supaya murid-murid dapat menulis perenggan dengan betul dan kemas, sama seperti yang kita dah pelajari. Baik, tajuk kita untuk hari ini yang pertama, kita akan belajar tentang petikan yang bertajuk Adab Ketika Makan. Okey, cikgu baca, kawan-kawan semak sama-sama dalam buku teks muka surat 14. Adab ketika makan. Keluarga Hana mementingkan adab ketika makan. Mereka selalu makan bersama-sama. Mereka akan membasuh tangan sebelum dan selepas makan. Tangan dibasuh supaya bersih. Mereka akan membaca doa sebelum makan. Doa dibaca sebagai tanda kesyukuran. Semasa makan, mereka duduk dengan tertibnya. Mereka makan dengan sopannya dan tidak mengambil makanan secara berlebihan. Selepas makan, Amin membantu ibu mengemas meja. Hani membawa pinggan mangkuk yang kotor, manakala Hana membasuh gelas di sinki. Okey kawan-kawan, ini cerita tentang Hana dan keluarganya ketika makan bersama-sama. Ini adab ketika makan. Maksudnya, apa dia? Perbuatan-perbuatan yang baik yang selalunya kita buat, yang mesti kita buat sebelum dan selepas makan. Ni contohnya yang pertama. Mereka membasuh tangan supaya tangan mereka bersih. Kemudian mereka membaca doa. Kita mesti selalu baca doa sebelum memulakan sesuatu. Sama juga sebelum makan perlu membaca doa sebagai tanda kita bersyukur dengan rezeki yang Allah beri. Okey, kemudian mereka duduk dengan tertibnya. Apa maksud duduk dengan tertib ni? Maksudnya duduk dengan baik. Bukan makan sambil berjalan ataupun berlari. Mereka duduk dengan tertib di meja makan. Mereka makan dengan sopan dan tidak mengambil makanan secara berlebihan. Mereka makan apa yang mereka perlu dulu. Dia tak ambil banyak-banyak. Nanti bila nak lagi, boleh tambah. Selepas makan, cuba kawan-kawan tengok di sini adik-adik Hana dan Hana sama-sama membantu ibu mereka mengemas dapur. Ada yang mengelap meja, ada yang mengangkat mangkuk yang kotor, ada juga yang membasuh gelas ataupun membasuh pinggan di sinki. Okey, sekarang kita nak tengok jenis-jenis soalan kefahaman. Bila kita dah baca petikan, kita nak tengok sama ada kita faham atau tak apa yang kita dah baca. Okey, soalan yang pertama. Apakah yang akan dilakukan oleh keluarga Hana sebelum makan? Macam mana kita nak jawab? Cari jawapannya di dalam petikan. Apa dia yang Hana dan keluarganya buat sebelum makan? Okey, ini dia jawapannya. Sebelum. Kata kuncinya ialah sebelum. Mereka apa ni? Membasuh tangan dan membaca doa. Pandai. Betul jawapannya. Hana dan keluarganya membasuh tangan dan membaca doa sebelum makan. Okey, kita lihat soalan yang kedua. Mengapakah keluarga Hana membaca doa sebelum makan? Kenapa? Kenapa mereka membaca doa? Tadi kita dah baca sama-sama dalam petikan. Jawapannya ialah mereka membaca doa sebelum makan sebagai tanda kesyukuran. Soalan yang seterusnya. Siapakah yang membantu ibu mengemas meja? Siapa yang membantu ibu mengemas meja? Cari namanya. Kalau siapa mesti nama orang. Cari dalam petikan ada nama. Ini dia. Amin. Amin yang membantu ibu mengemas meja. Soalan yang keempat. Pada pendapat kamu, mengapakah Hana dan adik-adiknya membantu ibu di dapur? Kawan-kawan rasa kenapa Hana dan adik-adiknya nak tolong ibu mereka di dapur? Jawapannya ialah Hana dan adik-adiknya ingin meringankan tugas ibu mereka. Jadi, bila mereka membantu ibu di dapur, tugas ibu akan jadi lebih ringan dan ibu akan rasa lebih gembira.
Baik, sekarang kita akan ulang kaji lagi sekali tentang kata nama am, kata nama khas dan kata ganti nama. Ketiga-tiganya ni kita dah pernah belajar. Jadi hari ni kita baca petikan ni dan kita nak kenal pasti sama-sama. Mana satu contoh-contoh kata nama am, kata nama khas dan juga kata ganti nama. Okey, kita baca sama-sama. Buka buku teks, muka surat 18. Tajuknya untuk hari ini ialah Dr. Norini, Nenek Hana. Okey, ini singkatan DR dan titik ini doktor. Doktor yang merawat pesakit. Okey, kita baca sama-sama. Dr. Norini binti Nawi, Nenek Hana. Beliau membuka sebuah klinik di Kampung Baru, Kuala Lumpur. Beliau merawat pesakit dengan mesranya. Pesakit-pesakit yang mendapat rawatan di situ amat berpuas hati. Hana dan kakaknya seronok melihat nenek mereka merawat pesakit. Mereka suka melihat beliau menggunakan stetoskop untuk mendengar denyutan jantung pesakit. Hana bercita-cita hendak menjadi doktor seperti neneknya. Dia belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai cita-citanya itu. Cuba murid-murid tengok dalam gambar ni, ada Hana dan kakaknya sedang berbual tentang apa? Dia sedang tengok neneknya merawat pesakit ni neneknya. Nenek dia nama siapa? Dr. Norini. Apa tu maksud stetoskop? Stetoskop ni ialah, ni tengok ni, peralatan untuk mendengar denyutan jantung manusia. Okey, tengok ni. Neneknya pakai, letak di telinga dan di hujungnya ni letak di jantung orang untuk mendengar denyutannya. Okey, jadi kita nak kenal pasti sama-sama mana dia perkataan yang merupakan kata nama am, kata nama khas ataupun kata ganti nama. Okey, yang pertama mula-mula kita nak cari mana satu contoh kata nama am. Baik, sekarang kita tengok sama-sama dalam petikan ini mana satu contoh kata nama am, kata nama khas dan juga kata ganti nama. Okey, mula-mula kita tengok mana satu contoh perkataan kata nama am. Okey, yang cikgu bulatkan ini, bulatan warna merah ni ialah contoh kata nama am. Apa dia? Kita sebut sama-sama. Nenek, klinik, pesakit, kakak dan stetoskop. Okay, kemudian kita nak cari mana satu kata nama khas. Murid-murid boleh tolong jawab. Kita cari sama-sama. Pandai ini bila nama orang yang merupakan kata nama khas. Okay, yang cikgu gariskan ini ialah contoh kata nama khas. Dr. Norini, Nawi, Hana, Kampung Baru dan Kuala Lumpur. Kampung Baru ni apa? Kampung Baru nama sebuah tempat. Kuala Lumpur ialah nama negeri. Ini nama orang. Nawi dan Hana ialah nama orang. Jadi, ini semua yang cikgu gariskan warna biru ini ialah kata nama khas. Kemudian kita nak tengok kata ganti nama. Okey ke? Semuanya ada 3 dalam sini. Dalam kotak warna kuning ini yang pertama kita ada beliau. Yang kedua kita ada mereka. Dan yang terakhir kita ada perkataan dia. Okey, ketiga-tiga ini ialah kata ganti nama yang kita gunakan untuk merujuk kepada orang lain. Okey, yang pertama ada tadi kita dah tengok kata nama am, nenek, klinik, pesakit, kakak, stetoskop dan doktor. Bila kata nama am semuanya mesti bermula dengan huruf kecil. Okey, yang kedua kita ada kata nama khas. Dr. Norini, Nawi, Hana, Kampung Baru dan Kuala Lumpur. Bila dia kata nama khas, semuanya mesti bermula dengan huruf besar. Kemudian kita ada kata ganti nama. Ada 3 kita jumpa dalam petikan tadi. Beliau, mereka dan juga dia. Okey, ini untuk aktiviti hari ini. Murid-murid buka buku aktiviti muka surat 21. Baca arahannya sama-sama baca dan salin petikan. Tajuknya ialah ada meminjam. Okey, dia suruh kita salin semula petikan ini mesti mengikut cara menulis perenggan yang kita dah belajar sama-sama. Murid-murid ingat lagi tak? Baik, sekarang kita tengok panduan menulis dalam bentuk perenggan. Kita dah belajar macam mana cara nak menulis semula dalam bentuk perenggan yang betul. Okey, tajuk yang
dia beri kita ini ialah adab meminjam. Sebelum kita salin semula petikan, kita nak baca sama-sama. Dahlia ulat buku. Dia suka membaca. Dia meminjam beberapa naskah buku cerita dan buku sains daripada sepupunya, Hazirah. Dahlia menjaga buku Hazirah dengan baiknya. Dia menyelak setiap halaman buku dengan berhati-hati supaya tidak rosak. Setelah habis membaca, Dahlia segera memulangkan buku itu kepada Hazirah. Dia tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Hazirah. Hazirah berbesar hati akan sikap Dahlia yang menjaga bukunya dengan cermatnya. Dia tidak teragak-agak untuk meminjamkan bukunya kepada Dahlia lagi. Okey, ini tentang Dahlia yang selalu meminjam buku sepupunya Hazirah. Tapi Dahlia jaga buku dengan baik-baik. Sebab apa? Sebab adab meminjam. Dahlia tahu tentang adab meminjam. Okey, apa maksud ulat buku? Maksudnya ialah seseorang yang suka sangat baca buku. Okey, kita tengok apa dia maksud berbesar hati ni. Hazirah berbesar hati. Maksudnya Hazirah rasa gembira bila Dahlia selalu menjaga bukunya dengan cermat. Apa maksud cermat, murid-murid? Cermat ialah menjaga dengan baik. Dia jaga dengan baik. Tengok ni. Setelah habis baca, dia segera memulangkan buku itu kepada Hazirah. Dia juga jaga buku dengan baik. Dia berhati-hati supaya buku-buku sepupunya tidak rosak. Inilah adab meminjam. Okey, macam mana kita nak tulis, nak salin semula? Yang pertama, kita mestilah permulaan perenggan mestilah ditulis rapat ni. Permulaan perenggan pertama mestilah ditulis rapat, tak ada jarak. Yang kedua, perenggan kedua dan seterusnya, perkataan pertama ditulis dengan jarak 1 jari. Tengok ni ada ruang kosong ni, kita dah pernah belajar. Letakkan 1 jari kita di situ, kemudian baru tulis perkataan pertama bagi perenggan kedua. Tengok ni ada jarak kosong. Sama juga dengan perenggan-perenggan yang lain. Okey, kemudian murid-murid boleh tengok buku PBD Hebat halaman 12. Muka surat 12 ada cerita tentang Puan Kamisah. Ada pilihan jawapan di atas sini. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okey, ini latihan tentang apa? Tentang kata nama am, kata nama khas dan juga kata ganti nama. Okey, contoh yang pertama cikgu bagi contoh. Yang lain nanti murid-murid cuba buat sendiri boleh? Okey, yang pertama kita pilih perkataan beliau. Okey, bila dah pilih jawapan, kita tandakan yang kita dah tulis. Tanda pangkah pada yang kita dah tulis. Okey, jawapan pertama, beliau. Cuba baca. Puan Kamisah ialah Ibu Sarah. Bekerja sebagai jururawat di sebuah sekolah yang terletak di... mana jawapannya di sini? Perkataan pertama mesti kata ganti nama. Jadi, kata ganti nama yang sesuai ialah beliau. Tuliskan jawapan. Sama juga dengan pilihan jawapan yang lain, murid-murid. Masukkan ke tempatnya, isikan tempat kosong ni dengan jawapan yang betul. Okey, untuk tugasan hari ini, senang sahaja. Cuba murid-murid tuliskan satu adab ketika makan yang telah kita pelajari hari ini di dalam ruangan komen. Selamat menjawab. Okey, murid-murid, sampai di sini dulu kelas kita untuk hari ini. Terima kasih semua. Jaga diri, jaga kebersihan dan jaga keselamatan selalu. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam kelas Bahasa Melayu yang berikutnya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.